daripada ganjaran puasa dia, kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Kenapa solat dia, puasa dia tidak diterima di sisi Allah? Kenapa tak diterima di sisi Allah? Sesat. Sesat dalam ibadah. Ramai orang kita sesat dalam ibadah. Sesat tu baru ibadah. Sesat dalam akidah. Orang kita sesat dalam akidah. Keyakinan hidup. Yakin tak yakin dengan Islam? Yakin tak yakin dengan Islam? Dia campur Islam sikit, liberal sikit. Islam sikit, nasionalis sikit. Dia campur Islam sikit, kapitalis sikit. Dia campur dalam hidup dia. Padahal Allah dah sebut, wa may yabtaghil islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Islam ni dia tak boleh berkongsi. Dia tak boleh berkongsi. Dia tak boleh bercampur. Jangan campur Islam dengan sekularis. Islam dengan pluralis. Islam dengan pragmatis. Dia tak boleh campur. Kalau kamu pilih syurga, kamu kena tinggalkan neraka. Kalau kamu pilih neraka, kamu kena tinggalkan syurga. Begitu dalam hidup kita. Demikian, kamu pilih malaikat, kamu jangan bersama dengan syaitan. Bila kamu pilih syaitan, kamu tak boleh bersama dengan para malaikat. Itu kaedah dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Tiba-tiba orang kita dia campur. Alah, biarlah malaikat dengan syaitan tu baik sekali. Nak suruh bersama syaitan dengan malaikat dalam badan dia. Akhirnya bercampur keyakinan hidup di soal akidah dalam hidup mereka. Sesat dalam akidah, tuan-tuan. Bahaya. Sesat dalam akidah. Akidah kita ni tak boleh jual beli. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, hanya Islam. Satu cara hidup. Sampai Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan betul-betul kamu Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nampak Islam ni pada ibadahnya. Islam pada akidah. Islam pada akhlak. Akhlak sama juga. Dalam hidup kita, tak boleh kita pilih akhlak ni, akhlak Rasulullah sikit, akhlak barat sikit. Campur di antara akhlak Islam dengan akhlak mereka tersebut. Tak boleh. Islam, kamu pilih akhlak Rasulullah, kamu tinggalkan semua ajaran-ajaran akhlak dan peribadi yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah kesempurnaan hidup kecuali dengan Islam. Dalam hidup, tiba-tiba kita campur. Ni kan orang Malaysia kita ni, terbaru ni campur dengan LGBT pula. Kan boleh sampai peringkat malam semalam tu siap bercium jantan dengan jantan di atas konsert tu. Nak sebutnya, patutnya malam ni sambung lagi, satu malam lagi. Ni ramai ni LGBT ni, tempat kita ni ramai. Geng-geng LGBT ni nak buat lagi, bulan 12 ni nak buat lagi konsert. Coldplay dipanggil macam. Nak sebutnya campur. Siap panggil, siap jemput. Welcome Coldplay. Nak jemput Coldplay tu mari di negara kita ni. Kamu boleh sampaikan mesej kamu. Kamu bawa, nak tunjukkan bagaimana akhlak demikian. Kalian ingat, kalian mati nanti, kalian boleh bawa Coldplay tu penolong kalian. Masuk dalam kubur, tolong kita. Akhlak kita hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada akhlak selain daripada Rasulullah. Nak sebutnya demikian. Jangan dicampur. Bila kamu campur, kamu sesat. Bila kamu sesat, masuk dalam kubur nanti, kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong amalan menghadap depan Allah. Banyaklah dalam cerita dalam keadaan demikian. Cuma alim ulama sebut, tiga ni tolong jaga betul-betul pada diri kita ni. Keyakinan hidup, akidah kita, jangan berbolak-balik dengan Islam. Jangan teragak-agak dengan Islam. Ini nak sebutnya, biar betul-betul kita tiap-tiap pagi mulut kita sebut raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ulang yang ni sebanyak 7 kali pagi, 7 kali petang, ibu-ibu dan ayah-ayah. Jangan malas nak sebut raditu billahi rabban. Jangan malas mulut kita disebut aku redalah Allah ni Rabb aku. Wa bil islami dina, dan Islam ni sebagai satu cara hidup aku. Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu Nabi aku dan juga Rasul aku.
Boleh sebut ya, ramai-ramai. Saya sebut, jemaah sekalian ikut. Raditu billah Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ni ulang, ayah-ayah, ibu-ibu jangan berhenti. Sebab ada sahabat Rasulullah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami ni sampai satu masa hati kami ni teragak-agak dengan Islam. Hati kami ni mula berbolak-balik dengan Islam. Kami nak buat macam mana saat itu ya Rasulullah? Rasulullah ajar baca kalimah yang saya sebut tadi. Rasulullah kata, setiap pagi sebut sebanyak 7 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebut kalimah ni supaya bila sampai nafas kita ni sampai di halqum, bibir kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia akan jadi demikian supaya tidak kosong amalan kita. Semua amalan kita ni diterima di sisi Allah, dan dia akan menolong kita bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi. Ini kena faham betul-betul konsep dalam untuk perjalanan hidup yang lebih cemerlang di hadapan nanti. Ini kalimah-kalimah macam ni nampak ringkas, tapi dia memberi makna yang besar bila kita masuk dalam kubur sekejap lagi. Bila kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kalimah yang akhir kita sebut di atas dunia ni. Sebelum mata kita tertutup, sebelum lafaz kita tak berbicara lagi, sehingga kaki kita tak melangkah lagi, tapi kalimah yang ni kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sebut dakhalal jannah. Kamu masuk dalam kubur kejap lagi, kubur kamu berubah menjadi taman-taman syurga, dan tempat kamu dah ditunjuk tempat dalam syurga Allah. Jenazah kamu akan berubah menjadi warna yang muka kamu seceria-ceria menghadap depan Allah. Air mata keluar menunjukkan rahmat Allah, peluh di atas dahi menunjukkan kita ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, di atas keyakinan hidup untuk hidup dengan Islam dan mati bersama dengan Islam. Ni kena jaga betul-betul. Yang saya nak sebut, yang ni jaga akidah. Baca lagi, kita bimbang lagi. Kalau bimbang lagi, baca lagi doa. Doa apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini jelas lagi menunjukkan kita ni mengiktiraf kezaliman yang kita lakukan dalam hidup kita. Doa ni pun jangan tinggal ibu-ibu dan ayah-ayah. Baca sepanjang masa. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabit qalbi, tolong tetap hati saya ala dinika, di atas agama kamu. Wa ala ta'atika, saya sentiasa taat pada kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ni ya Allah maha suci kamu, saya sentiasa buat zalim pada diri saya sendiri. Ayah-ayah, ibu-ibu, ini menunjukkan keyakinan hidup dengan Islam untuk masa depan berjalan yang lebih indah pada perjalanan yang akan datang nanti. Rasulullah jamin, siapa yang sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, tempat dia dalam syurga Allah. Kat mana jaminan Rasulullah itu? Dalam dada kita. Yang tak ada siapa pun kerajaan, tidak ada siapa pun yang berhak untuk menjaga dalam dada kita kecuali kita dengan Allah. Sengaja Allah biarkan kalimah la ilaha illallah, keyakinan ini dalam hati. Kalau buat kat luar, orang nampak. Kalau Allah letakkan hati ni di luar, boleh jadi orang boleh curi hati kita. Boleh jadi orang boleh bodoh, orang boleh rosakkan. Tapi Allah letak kat dalam hati ni. Kenapa Allah letak kat dalam? Nak suruh kita dengan Allah. Kita dengan Allah je yang boleh jaga hati kita. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, siapa pun tak boleh usik dan ganggu terhadap hati kita apabila keyakinan hidup kita hanya dengan Islam. Yang ni yang berlaku pada Bilal bin Rabah, yang berlaku pada keluarga Ammar bin Yasir. Walaupun dia diheret di atas batu yang keras,
Kemudian di atas batu yang tajam-tajam, letak pula tindan pula dengan batu yang besar. Diheret jasad Bilal bin Rabah, tersiap kulit-kulit daging Bilal bin Rabah, sehingga nampak putih tulang-tulang di belakang Bilal bin Rabah. Mulut dia sebut Ahadun Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Mulut dia tak lepas daripada kalimah demikian. Inilah yang terjadi pada keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir direbus hidup-hidup dalam menggelegak air kawah yang menggelegak besar kawah tersebut, ditolak seorang-seorang keluarga Ammar bin Yasir depan Rasulullah. Rasulullah sebut sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya aku berjanji dengan keluarga kamu syurga Allah yang sedang menanti untuk kehadiran keluarga kamu ke dalam syurga tersebut. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh apa dia? Hati ni biar jaga betul-betul. Hati kita ni berbolak-balik dengan dunia, tuan-tuan. Satu, sembahyang kita tak jadi khusyuk. Sembahyang kita tanya, kenapa solat saya tak jadi khusyuk, Ustaz? Hati kita begitu besar dengan dunia, kecil je dengan akhirat. Akhirat ni kecil je dalam hati kita. Patutnya lagi berumur usia kita, lagi berusia dalam hidup kita, lagi besarlah akhirat, lagi kecillah dunia. Tak, sayangnya orang kita bila terperangkap dengan dunia, lagi lama dia hidup, lagi banyak dunia dia, lagi tamak hidup dia, dan semakin mengecil terhadap akhirat dalam kehidupan dia. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni kena beza. Nak tahu kita ni, saya nak sebut sikit lagi, nak tahu kita besar tak besar akhirat dalam kehidupan kita. Yang pertama, tolong jaga yang sebut keyakinan hidup, akidah kita, supaya tak kosong bila masuk dalam kubur nanti. Yang kedua, jaga ibadah. Jaga ibadah. Ibadah apa yang kena jaga sangat? Saya sentiasa sebut solat. Solat perkara yang paling utama dalam hidup. Siapa yang pernah tinggal solat, tolong qada solat dia. Tolong qada. Orang perempuan paling ramai yang meninggalkan solat. Kenapa? Dia tak boleh nak beza darah kotor, darah yang bersih. Waktu mana penghujung darah kotor yang datang dalam hidup dia. Kebanyakan orang perempuan tertinggal solat. Kadang-kadang dia dah tidur pukul 12 tengah malam, darah kotor tu dah kering. Waktu tu waktu isyak lagi. Dia boleh lagi solat isyak, tapi dia tak solat. Dia bangun-bangun, dia tengok dah kering. Pagi esok dia mandi dan dia solat subuh. Dia tertinggal solat isyak. Kalau dia kerja lagi dahsyat. Orang perempuan yang kerja, kadang-kadang dah kotor, kering pukul 9 pagi. Dia jadi cikgu kebetulan, dia jadi ustazah, misal contoh. Kat mana dia nak mandi? Darah dah kering dah. Zuhur tak solat lagi. Dia balik asar. Lepas asar baru dia mandi. Dia tinggal zuhur, dia tinggal asar pun dia tinggal. Dia solat waktu maghrib, dia mulakan solat. Yang ni kebanyakan tinggal solat. Orang lelaki pun tinggal solat. Yang orang lelaki ni ramai mana yang tinggal solat. Tu kita tak berjaya dalam hidup. Tanda orang berjaya hidup, dia jaga solat. Siapa yang boleh jaga solat, dia berjaya. Kalau dia tak boleh jaga solat, dia tak berjaya. Tak usah cerita jawatan dia besar mana pun. Jadi Perdana Menteri ke dia, jadi menteri kah dia, jadi apa pun dia tinggal solat, dia tak berjaya. Tak berjaya dalam hidup dia. Tanda berjaya seseorang dengan jaga solat. Bila dia boleh jaga solat, saat mana dia cerita pada kita, dia telah dinaikkan pangkat, anak kita bagi tahu dia telah berjaya dalam projek ni dan projek ni, kita tanya sepatah pada dia, kamu solat ke tak solat? Kalau dia sebut solat, ya, kamu berjaya. Allah telah memberi kejayaan kepada kamu. Tapi kalau kamu tak solat, tak usah ceritalah kamu naik pangkat setinggi mana pun. Kamu tak usah ceritalah kamu banyak duit bagaimana sekalipun. Tapi kalau kamu tak solat, kamu tak berjaya. Kamu akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Kubur kamu akan keluar ular hitam yang disebut di awal-awal tadi. Di antara ular yang keluar di kaki ni disebabkan orang tu meninggalkan solat. Dan solat tersebut, ular itu akan membelit tulang-tulang dia dan matahkan tulang-tulang dia, sehingga kan yang dia termampu untuk diqadakan salat dia, hapus dosa-dosa dia, barulah dilepaskan belitan
dan lilitan itu ertu badannya. Jangan main-main tuan-tuan. Banyak dah kes yang berlaku di kalangan kita. Bila dia mati masuk kubur, keluar daripada kubur dia ular yang warna hitam daripada kubur dia. Punca apa? Tak jaga solat. Tak jaga solat dalam hidup. Solat ni perkara yang besar dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, baca Quran dalam ibadah pada Allah. Baca Quran. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Yang tak boleh baca Quran, datang ke surau ni. Jumpa dengan AJK, bagi tahu pada AJK, saya tak boleh baca Quran. Mengaku je. AJK pula, jangan jawab pula bertenang-bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, kata AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu je kita. Kita mesti berlumba di kalangan kita. Penduduk sini, jangan ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, mari minta tolong dengan AJK Surau. Bagi tahu pada AJK Surau, saya tak boleh baca Quran. Bantu saya tak nak mati dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. Duduk lepas pada solat waktu je, duduk depan guru-guru untuk baca Al-Quran. Buat halaqah Al-Quran. Kena ada halaqah Al-Quran. Imam siap ke Bilal ke mengajar Al-Quran. Ambil manfaat untuk kita sampaikan ilmu ini. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula Al-Quran Karim. Ini kita kena ambil manfaat yang demikian bagi kita. Dua. Yang ketiga, yang biasa jadi kosong masuk dalam kubur, tertinggal apa dia? Jadi kosong. Tertinggal selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dalam hidup kita. Zikir ni jangan berhentilah zikir. Zikir, kalau malas sangat pun ambil Sayyidul Istighfar. Setiap pagi sekali, malam sekali Sayyidul Istighfar. Di bibir kita ni amalan ni. Jaga amalan ni. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ni Sayyidul Istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Rasulullah sebut, siapa yang sebut sekali je, mutayaqinan, yakin sungguh dia dengan Sayyidul Istighfar tu, belum maghrib dia mati, masuk kubur, jalan terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena ada pada diri kita, Sayyidul Istighfar. Lepas pada maghrib je, mulut kita sebut terus, Allahumma anta rabbi, ya Allah kamu Tuhan aku. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan kamu. Khalaqtani, kamu yang menciptakan aku. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika, aku ni hamba kamu, aku ni dalam janji dengan kamu. Wa wa'dika, aku sedang menunaikan segala janji-janji yang aku dengan kamu. Mastata'tu, supaya mungkin aku nak lakukan ya Allah. Abu ulaka, banyaknya nikmat yang telah kamu bagi padaku. Wa abu bidzambi, tapi sayang aku balas dengan banyak dosa pada kamu ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah lindungilah aku daripada kejahatan yang aku buat daripada diri aku sendiri. Min syarri ma sana'tu, abu ulaka bi ni'matika alayya, banyaknya nikmat-nikmat yang kamu bagi padaku. Wa abu bidzambi, banyak pula dosa yang aku balas pada kamu. Faghfirli, Tuhanku ampunkanlah dosa aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada orang yang boleh mengampunkan dosa ini ya Allah kecuali kamu sajalah ya Allah yang mampu menghapuskan segala dosa-dosa aku ni ya Allah. Ini sebut betul-betul sekali. Kalau malas, ni panjang sangat Ustaz, saya tak ingat. Malas, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir yang jangan berhenti daripada bibir kita. Malas lagi, sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Malas lagi, sebut subhanallah. Malas lagi, sebut Allah. Malas lagi, tauqinah dia mati dia. Malas sangat dalam hidup dia. Nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni sentiasa dengan keadaan yang berkekalan dengan zikir,
selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah ni jangan tidur selagi mana tak habis selawat pada Rasulullah sebanyak 1000 kali sehari. Mulai pada malam ni saya nak pesan betul-betul pada ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian janganlah habiskan masa main game, main handphone. Nak tidur main handphone, main game pula tu. Main game pula, game Candy Crush dia panggil. Nak main game sampai 3 kali dah handphone jatuh atas muka. Lepuk atas muka dia. Dia tak sedar-sedar lagi. Tidur katanya handphone. Tidur, nak suruh tidur. Akak tegak lagi handphone dia. 2-3 kali tengok handphone. Dah tu nak tidur sahabat ada Rasulullah. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak akan tidur selagi mana dia tak menghabiskan selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali sehari. Saya nak minta ayah-ayah pegang amalan ini je. Tiap-tiap hari jaga amalan ni. Apa dia? Selawat pada Rasulullah 1000 kali sehari. 1000 kali sehari setiap hari. InsyaAllah banyak benda yang manfaat kita akan dapat. Segala hajat kita Allah tunaikan. Kalau kita berhadapan dengan musibah, Allah akan selesaikan dengan selawat yang sentiasa kita amal dalam hidup kita ini sendiri. Selawat berterusan pada diri kita. Yang keempat, amal ibadah yang kebanyakan orang kita menyesal, yang tak sempat nak buat. Apa dia? Menghantar semua aset-aset, harta-harta yang kita miliki di dunia ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Janganlah kita ni simpan harta sampai hujung nyawa, kita mati masuk dalam kubur, harta tertinggal di atas dunia. Rugi sangat orang kita. Ramai dah orang kita kena. Dia cari harta untuk siapa? Cari harta untuk kita kan. Kalau kita cari harta untuk kita, simpan harta tu sampai hujung nyawa, hantar ke akhirat. Biar rumah dah ada dah di akhirat. Kemudian kereta kita dah ada dah akhirat. Makanan malam pertama dah ada dah dalam kubur. Dah semua disedia dah. Sampai kita dalam syurga Allah. Semua dah siap dah. Kita dah atur semua perjalanan kita di akhirat. Jangan ada rumah di dunia je, tapi rumah di akhirat tak ada. Jangan ada kenderaan di dunia je, kenderaan di akhirat tak ada. Rugi. Ada pakaian di dunia, tapi tak ada pakaian di akhirat. Macam mana cara? Sedekah. Macam mana cara? Infak. Kemudian wakaf. Kemudian hibah. Panggil anak-anak kita balik. Balik bagi tahu pada anak-anak kita. Abah mati, mak kamu mati, haram kamu adik-beradik berkelahi. Rumah ni jangan siapa dia ambil. Rumah ni abah dengan mak kamu nak hantar ke akhirat. Macam mana cara? Jumpa dengan AJK Surau. Bila kita sebut ada AJK Surau, saya mati, rumah tu, kereta tu, segala benda ada dalam rumah tersebut, saya wakafkan untuk surau. Saya wakafkan untuk surau. Dia sebut demikian. Kita mati masa dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Jumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali, tak percaya. Nak tahu jumpa tak jumpa. Cantik lagi daripada yang ada. Alhamdulillah. Kita syukur pada Allah. Habis anak kita dia dah ada rumah sendiri. Dia ada kehidupan dia sendiri. Dia beli dah sendiri. Yang ni kita bersusah-susah. Dan kita berpayah-payah. Kita dengan isteri kita untuk dapatkannya. Lalu kita suruh dia, kamu tak payah ambil yang ni. Yang ni memang untuk abah dan mak kamu. Nak bawa ke akhirat. Surau pula, bukan nak buat surau kat rumah tu. Surau pula umum. Kita ada rumah wakaf yang telah diwakafkan oleh hamba Allah sekian-sekian. Rumah ni harga dia 600,000. Dengan kereta, dengan itu, penilai yang datang nilai, dapati rumah ni harga 600,000. Kita tak jual 600,000. Kita tak jual. Siapa yang nak beli, dia bayar sebanyak 300,000, lalu dia ambil rumah tu, dan bila dia mati, dia wakafkan kembali pada surau. Dia wakaf. Dan kemudian dia pula 300,000 lagi tu, yang sepatutnya harga tu, dia datang semayang berjemaah di surau. Pahala dia lagi banyak. Dan orang yang wakaf tu berpanjangan pahala. Kemudian dia mati, diwakafkan pada surau. Harta tu menjadi milik surau. Dan akhirnya surau ni menjadi surau yang kaya. Anak-anak yang nak menyambung pelajaran, ni saya dengar ada yang nak menyambung, anak yang susah. Guru di situ bagi tahu,
ada anak yang susah, yang nak masuk UiTM, tak boleh nak bayar pengajian dan sebagainya, nak bayar yuran dan sebagainya. Kita kata ambil je duit surau. Bayar pengajian kamu tak perlu berhutang dengan siapa-siapa. Oleh kerana kamu anak qaryah ini, lalu kamu ambil surau ini, duit surau ini untuk kamu belajar. Bila kamu habis belajar nanti, kamu fikirlah macam mana nak bayar kembali pada surau ini, ataupun kamu bayar zakat, nanti pahala akan banyak dapat pada kamu. Kita menghidupkan orang lain dan ekonomi umat Islam sentiasa berkisar di kalangan orang Islam saja. Yang ni yang kita kena faham di kalangan kita. Banyak lagi cara yang kita boleh buat demikian. Ni dipanggil ibadah kepada Allah. Ni simpan harta. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar? KLSP Ustaz. KLSP ajar simpanan untuk hari tua. Dah tua nak buat benda apa? Nak buat apa lagi? Dah tua ni. Tak ada buat apa dah. Tengok je duit itu ada. Tengok je. Nak makan apa lagi? Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan manis-manis, dah kena kencing manis. Nak makan shell out, dia dah ada go out. Dalam hidup dia. Yang dalam hidup dia nak buat apa lagi dengan duit yang banyak ni? Harta yang sebanyak ni. Hantarlah ke akhirat. Jangan disimpan di atas dunia ni. Ramai dah yang kena. Ramai dah yang masuk dalam kubur, kosong amalan dia. Menghadap di hadapan Allah. Rugi dalam hidup dia. Yang ketiga, yang dia jangan bagi kosong amalan. Tolong jaga akhlak. Tolong jaga betul-betul akhlak. Tanda kita ni jadi ahli syurga, semakin berusia, semakin berubah pakaian kita, berubah rupa kita, berubah akhlak kita, menunjukkan kita ahli syurga. Saya nak pesan pada ayah-ayah yang usia 60 tahun ke atas, datang ke surau ni, pakai serban elok-elok, pakai pakaian ahli syurga, kemaskan baju kita, nampak kemas. Orang tanya cantik, kemas, nampak. Saya sedang bersedia untuk masuk syurga Allah. Sebut demikian. Saya sedang bersedia untuk masuk syurga Allah. Setengah alim ulama, dia ambil kain kapan, dijadikan serban dia tu kain kapan. Kain serban yang dipakai tu, dia pesan, kalau abah meninggal dunia, kain serban ni kena jadikan kain kapan abah. Dia sebut pada anak-anak dia, orang-orang alim, dia berjalan, dia bawa kain rida. Kain kapan tu dibawa jadi kain rida. Orang tanya dia, kenapa? Saya sedang bersiap menghadap depan Allah. Datang ke surau, berebut, duduk di saham yang pertama. Saham yang pertama ni jangan lepas pada diri kita. Pagi-pagi sebelum subuh dah datang dah, duduk dah dekat surau, baca Quran. Baca Quran sebelum mana subuh. Innal Quranal fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh menjadi peguam bela pada kalian. Balik nanti, ayah-ayah, ibu-ibu yang dah berusia dah hidup kita, kemas betul-betul bilik kita. Wangikan bilik kita. Kemudian bersih, biar bersih betul-betul. Orang tanya, anak kita tanya, kenapa? Kerana ibu sedang bersiap untuk ke syurga Allah. Sentiasa di bibir kita. Sebut tentang syurga. Ni'im kita. Angan-angan kita yang kita impikan dalam hidup kita, yang mesti kita letak di bibir kita. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya nak syurga kamu. Apa jalan untuk melayakkan ke syurga? Saya nak. Apa jalan yang menghalang saya ke neraka? Yang menghalang saya ke syurga? Saya minta dijauhi, supaya saya tak masuk dalam neraka itu. Antara halangan apa dia? Sambungkan silaturahim. Jangan putus silaturahim. Ziarah keluarga kita, ziarah di antara satu sama lain. Kadang-kadang mak saudara kita tak ziarah dah. Bila kita tua, ziarah kubur ayah kita, kubur mak kita. Kena ada jadual dalam hidup kita. Kemaskan hidup kita. Kemudian kuku-kuku kita sentiasa bersih. Janggut kita kemas dan rapikan dia. Sentiasa pakai minyak atar, wangikan tubuh badan dia. Menunjukkan jumpa dengan budak-budak, sentiasa sebut. Pada setiap kanak-kanak sebut, tolong doakan pakcik, tolong doakan makcik, agar makcik masuk dalam syurga Allah. Bila kanak-kanak tu angkat tangan baca doa, seluk poket, bagi duit pada dia. Bagi dia duit. Sebagaimana yang diamalkan oleh para alim ulama
para wali-wali Allah, bila orang baca doa untuk ke syurga Allah, dia akan bagi hadiah yang banyak. Yang ni yang diajar di kalangan kita. Siapkan dengan pakaian yang indah. Sentiasa rapikan pakaian kita. Nampak tanda-tanda kita ahli syurga. Biar hidup kita sentiasa berwuduk. Dalam keadaan sentiasa jaga wuduk pada diri kita. Hidup berjalan, tidur, bangun dengan Al-Quran. Kepala kita sentiasa kita baca ayat-ayat suci Al-Quran Karim bagi menguatkan pada diri kita ni, jiwa-jiwa kita berhadapan dengan satu suasana yang paling dahsyat dalam hidup kita. Berjumpa dengan mak kita, berjumpa dengan ayah kita, mohon maaf pada mereka. Dengan suami, ibu-ibu, tolonglah jumpa dengan suami masing-masing. Sebab ada suami, maafkan saya, di atas ketelanjuran dan ketinggian suara yang pernah saya bercakap dengan kalian. Ni ibu-ibu, di antara dosa ibu-ibu ialah kita mengangkat suara depan suami kita. Di antara dosa kita yang kebanyakan orang kita rasa tak dianggap itu dosa. Padahal itu dosa. Sebagaimana anak lelaki tak boleh angkat suara depan mak dan ayah dia. Mak mertua, ayah mertua, tak boleh angkat suara depan mereka. Demikian juga isteri, kalian jangan angkat suara depan suami. Bila angkat suara depan suami, dia akan terguris hati suami. Orang lelaki ni, dia simpan je. Simpan. Setiap kali mana isteri dia bercakap kasar dengan dia, dia simpan. Suatu hari, ibu kalian meninggal dunia, kalian akan tengok amalan kalian kosong menghadap depan Allah. Di saat mana kosong, mula kita meraung nak hidup balik di atas dunia. Kenapa? Kerana kita tak jaga tingkah laku kita yang menyebabkan jadi kosong amalan kita menghadap depan Allah. Satu pada malam yang baik ini, saya sebut bahawa kita kena betulkan balik di awal Muharram ini, betulkan betul-betul. Biar kita hadapkan suasana orang lain nak sibuk dengan pilihan raya, orang lain nak sibuk dengan urusan cari harta, orang lain sibuk dengan urusan yang lain. Kita sibukkan diri kita untuk mendapatkan syurga. Sibukkan diri kita untuk mendapatkan syurga. Kerana kalau kita tak sibuk diri kita mendapatkan syurga, kita akan terlepas dan kita akan berjumpa neraka sekejap lagi. Na'udzubillah min dzalik. Sibukkanlah masa-masa yang terakhir hidup kita ini dengan kita menyiapkan diri kita, bekalan diri kita, agar jangan ada dosa yang hidup lepas pada kita mati. Waktu mana kita mati, biar pahala je hidup. Manakala dosa kita turut mati dengan kematian kita untuk kita hadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Saya tengok ayah-ayah, ibu-ibu dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan malam yang baik ini, dan Allah masukkan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan persiapan itu sentiasa melekat dalam hidup kita. Datang majlis ilmu ayah-ayah, ibu-ibu, jangan tinggal walaupun satu waktu je sembahyang berjemaah. Ambil kesempatan di tempat yang baik ini, berjemaah sembahyang masa. Duduk majlis ilmu. Walaupun kita penat, walaupun kita letih macam mana pun, tapi duduk dalam majlis ilmu. Kekalkan hati kita dengan Islam. Jangan ubah hati kita walaupun seinci berpaling tumit daripada Islam. Jangan. Pastikan kita istiqamah dengan Islam. Ingat betul-betul pesan Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu betul-betul dengan Islam dalam hidup kalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, ada 2 pengumuman saya nak sebut ni. Yang pertamanya, sebagaimana disebut tadi dah, diminta supaya saya umumkan ada anak qaryah kita ni, anak jemaah sekolah, anak perempuan, pelajar perempuan, dia orang susah sangat. Dia nak masuk UiTM, tapi dia tak ada pembelanjaan, tak ada bantuan apa-apa, dan dia nak mula register kepada pengajian tersebut. Guru dia datang jumpa dengan ahli surau kita ni, dan untuk maklum pada kita semua bahawa kalaulah ada jemaah-jemaah, kita nak buat kutipan ke apa, ada tabung nanti, kita pakak-pakaklah sumbang untuk anak kita ni belajar menyambut pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah bagi sedikit pahala bagi bahagian kita ni,
Walaupun kita tak belajar, tapi kita dapat ilmu yang dia belajar tersebut. Pahala pada diri kita sama. Itu cara demikianlah. InsyaAllah ada tabung kejap lagi lah. Yang keduanya kat luar nanti ada beberapa buah kitab yang saya karang. Saya karang kitab persiapan di alam barzah. Kemudian saya karang kitab ni. Kitab Ud'uni. Kamu semua berdoalah kepada aku, katanya Allah. Allah pesan demikian. Ud'uni ni, Allah sebut Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku. Dalam kitab ini, saya telah susun doa-doa mengikut surah-surah dalam Al-Quran. Mengikut surah. Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa. Doa ni untuk apa? Doa untuk mohon agar Allah adalah sebaik-baik pelindung dan juga penolong pada kita. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ni di antara doa-doa yang diajar dalam mengikut surah-surah tersebut. Tuan-tuan baca doa-doa ni, kumpulkanlah. Habis sebuah kitab ni, maknanya tuan-tuan habis semua doa-doa dalam Al-Quran Karim. Ni saya sendiri susun lah. Saya karang berapa, lebih kurang 30 lebih dah kitab yang saya susun dan karang ni bersama dengan 2-3 orang sahabat-sahabat di kalangan saya ni. Kemudian sekarang saya bangunkan ma'had tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Pelajar-pelajar ada 1000 lebih pelajar. Saya bangunkan di Pulau Langkawi, di Kedah ni di Pulau Langkawi. Kemudian di Pahang saya buat sebuah sekolah, di Kelantan sebuah sekolah, di Macang Kelantan, di Kuala Terengganu ada sebuah sekolah. Kemudian di Shah Alam ada 2 buah sekolah. Saya bangunkan, saya ambil anak-anak yatim, saya tanggung mereka menghafal Quran. Alhamdulillah anak-anak tersebut menghafal Quran. Akhirnya lahir anak-anak yang menghafal Quran ini sendiri. Termasuk di Pulau Langkawi ni. Kalau ada di kawasan tuan-tuan ni anak-anak yatim, orang susah, yang dia nak menghafal Quran, saya alu-alukan sangat untuk datang ke sekolah saya, untuk mereka menghafal Quran dan kita tanggung mereka menghafal Quran tersebut. Seorang tu kita habiskan lebih kurang 7,500 setahun bagi membiayai mereka. Alhamdulillah ada je orang-orang yang menanggung mereka menghafal Quran ini. Dan alhamdulillah setakat ininya pelajar-pelajar tu dapat meneruskan pengajian dengan baiklah. Selama lebih kurang 18 tahun dah saya buat amalan ini. Saya tolong juga di selatan Thailand. Bila bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut, saya tanggung mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, daripada asal pelajar 22 orang, sekarang ada lebih kurang 850 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana pada mereka lebih kurang RM30,000 hingga RM50,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ini madu daripada tempat mereka tu lah. Anak-anak tahfiz ni, alhamdulillah, mereka menghafal Quran, mereka bela lebah. Bila mereka pelihara lebah, lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, doa pada Allah. Alhamdulillah, madu ni dah lebih kurang 10 tahun lebih dah saya gunakan untuk jadi dana pada mereka. Tuan-tuan ambil madu ni, masukkan dalam air suam, letak dalam peti ais, minum air tersebut. Rasulullah sebut, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Tuan-tuan cubalah buat amalan. Madu ni alhamdulillah Allah jadikan kelebihan banyak sangat. Ada yang buat amalan, saya campur dengan minyak zaitun, habbatus sauda dan juga madu ni, saya campur dalam bentuk kapsul gini. Kemudian dia buat amalan. Ada seorang hamba Allah, dia kena kencing manis teruk. Bacaan gula dalam darah dia 24. Dia baca bacaan gula. Tapi dia buat amalan 3 biji pagi, 3 biji malam. Dalam masa 2 minggu turun kadar gula dalam darah dia tersebut menjadi 6 ataupun 7 bacaan gula ni sendiri. Alhamdulillah lah, Allah jadikan kelebihan. Orang perempuan pun buat amalan. Mudah-mudahan Allah jadikan pada kita selamat daripada kena kanser, kena penyakit-penyakit yang datang dalam dalaman ini sendiri. Saya dapatkan produk daripada Iran, safran. Safran ni masukkan dalam nasi ataupun masukkan dalam masakan, letakkan safran. Rasulullah sebut di antara bawaan syurga yang ada atas dunia ni sendiri. Saya dapatkan safran ni murah sangat. Dibandingkan kita pergi Mekah, Madinah tu, kalau kita beli payah dengan harga yang sebegini. Tapi saya dapat tu, ibu-ibu, ayah-ayah masukkan air begini je, kejap je. Tak sampai 5 minit dia berubah menjadi warna kuning keemas-emasan. Minum air tersebut
buat amalan. Akhirnya dia buang toksik-toksik dalam bentuk badan kita yang ketagih-tagih pada diri dia tersebut. InsyaAllah Allah buang ketagihan ini sendiri. Buat amalan pada diri kita lah, insyaAllah. Dan kalau tak boleh juga, ayah-ayah, ibu-ibu ambil pamphlet je lah. Pamphlet tu ada nombor akaun sekolah saya. Boleh pergi je mana-mana bank, diri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak tak infak, nak derma tak derma. Mudah-mudahan panjang pahala tersebut, insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.